على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana masih lagi diberikan peluang untuk kita terus berada di dalam majlis ilmu ini, dan kita berdoa pada hari yang penuh keberkatan ini. Kita telah masuk Jumaat yang pertama di dalam bulan Muharram. Mudah-mudahan tuan-tuan lipat gandakan, perbanyakkan doa pada hari yang penuh dengan mustajabnya doa ini, iaitu hari Jumaat, bermulanya maghrib tadi sehinggalah kepada asar besok. Dan di antara waktu yang sangat makbul, yang sangat mustajab adalah pada waktu asar pada hari Jumaat. Jadi tuan-tuan, jangan lepaskan peluang dan ruang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini memilih bab yang ke-18 pada muka surat 191. Bab pada menyatakan tentang makanan dan minuman para penghuni neraka. Pada muka surat 191, bab yang ke-18, makanan dan minuman ahli neraka. Penulis membawakan dalil yang pertama di dalam surah Ad-Dukhan ayat 43, 44, 45 dan 46. Dan kita akan tengok sepintas lalu apa yang dibawa oleh pengarang kitab kita ini berkaitan dengan makanan ataupun hidangan untuk ahli neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita tengok pada ayat yang ke-43, ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syajarataz zaqqum." Sesungguhnya ini adalah pokok zaqqum. Okey tuan-tuan, sebelum kita nak hurai tentang zaqqum ni, pertama Allah Azza wa Jal apabila dia cerita tentang nikmat syurga, banyak disebut tentang kepelbagaian buah-buahan di dalam syurga. Minas samarat, dalam Quran kata disediakan untuk ahli syurga itu minas samarat, daripada buah-buahan. Tuan-tuan biasa dengar buah-buahan di dalam syurga. Ada ainabun, dalam Quran ada sebut anggur, rumman, delima. Disebut dalam Quran banyak buah-buahan yang Allah Ta'ala sediakan. Fawakih, ada pisang, mus, kan? Banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW juga cerita tentang buah-buahan di dalam syurga. Banyak jenis. Tetapi tuan-tuan, apabila Allah Azza wa Jal cerita tentang buah di dalam neraka atau makanan yang disediakan untuk ahli neraka, Allah hanya menyebut satu je, zaqqum. Buah yang namanya zaqqum. Buah ni sahaja yang disebut sebagai buah untuk ahli neraka.
Dan kita akan tengok di dalam huraian ini ada dicerita tentang sifat ataupun bentuk buah tersebut. Kata para ulama, ini adalah makanan dan buah yang paling buruk sekali. Kerana tidak ada makanan yang baik untuk ahli neraka. Mereka akan dipaksa oleh Allah. Di dalam neraka, tuan-tuan, tidak ada pilihan seperti mana di dalam syurga. Di dalam syurga kita boleh pilih. Kita nak makan buah apa? Quran kata walakum ma tashtahin. Bagi mereka itu apa yang dinafsukan, apa yang syahwat mereka berhajat kepadanya. Bagi mereka apa yang mereka inginkan. Kita boleh pilih apa yang kita nak makan, banyak mana kita nak makan, bila kita nak makan, apa jenis yang kita nak makan, macam mana kita nak makan. Kesemuanya itu pilihan yang Allah buka seluas-luasnya untuk ahli syurga. Sebaliknya untuk mereka yang masuk ke dalam neraka Allah, mereka tak ada pilihan. Mereka akan diberikan hanya satu pilihan. Buah itu sahaja yang disediakan. Dan mereka dipaksa untuk memakan buah tersebut, walaupun pada hakikatnya mereka tak mau makan dan mereka tahu ngerinya makanan tersebut. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana perasaan orang kena paksa makan? Kita tak lalu makan. Ni tuan-tuan, yang kita berhadapan sekarang ni, penyakit yang bahaya ni, salah satu daripada kesan ataupun salah satu daripada perkara yang menakutkan yang disebut oleh pakar kesihatan, hilangnya deria bau dan rasa. Makanan ni seperti yang selalu kita sebut, nikmat kepada makanan itu, kesedapan, kelazatan makanan, rasa itu, yang kata seronok makan itu, dia bergantung kepada rasa dia. Dia bergantung kepada bau. Pasal itu derian orang suka makan. Rasa dia, nikmat itu, kan? Orang yang sakit pun makan, kan? Walaupun mungkin bau dia agak kuat, tapi rasa dia itu orang tak boleh nafikan. Sebab itu makanan-makanan yang tuan-tuan makan, kesemuanya terletak pada bau dan rasa. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala cabut dua benda itu, maka hilanglah nafsu untuk makan. Dan salah satu perkara yang diceritakan oleh pesakit-pesakit COVID ni, bila mereka hilang, tak boleh rasa, makan tak ada rasa apa dan tak boleh bau, maka tak boleh makan, tak lalu nak makan. Itu antara perkara yang menambahkan seriusnya penyakit itu bila tak ada tenaga. Tapi saya nak cerita apa dia? Bayangkan bagaimana suatu situasi keadaan kita tak lalu makan, kita tak mau makan, kita dipaksa. Tuan-tuan nak mudah faham, tengok anak-anak tuan-tuan yang kecil tu masa nak bagi makan ubat. Kita kena pegang, nganga mulut, sumbat masuk. Lepas tu dia tolak, dia tak mau, muntah habis. Terpaksa kita bersusah payah nak bagi dia makan. Dia pula tak mau, dengan pahit, dengan bau, dengan busuk. Dia pergi muntah habis keluar. Pasal apa? Pasal kita nak paksa juga dia makan. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala cerita bagaimana keadaan ahli neraka itu dipaksa untuk makan buah zakum ini. Kan? Dan kata para ulama, buah zakum ini suatu buah yang sangat buruk, pelik. Kerana apa? Bagaimana mungkin ada pokok yang boleh tumbuh di dalam api neraka? Tuan-tuan boleh imagine tak? Boleh bayang tak? Macam mana boleh tumbuh pokok di dalam api neraka? Macam mana satu pokok boleh tumbuh di dalam api neraka yang membakar tu pada
pada zahirnya tak boleh lah, maka pokok ini juga sesuatu yang menyakitkan dan menggerikan, kerana dia boleh tumbuh, dia boleh wujud di dalam api neraka. Nampak? Kata Al-Imam Mujahid ketika dia menghuraikan ayat yang kita baca ni, kata dia, seandainya satu titisan daripada getah zakum, satu titis daripada zakum tu, daripada bahagian zakum itu, jika jatuh ke atas muka bumi ini, bukan sebiji, bukan seulas, hanya setitis air dia, getah dia, jatuh setitik dia, jatuh atas muka bumi yang luas ini, kata Al-Imam Mujahid, maka akan musnah, rosak, binasalah apa yang ada di atas muka bumi ini. Itu buah yang akan kita makan jika kita termasuk wal'iyadzubillah daripada kalangan ahli neraka. Dan tuan-tuan, pada peringkat awal disebut orang-orang Quraisy, mereka memperolok-olokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempersendakan bila Nabi sebut tentang inilah pokok zakum yang Allah sediakan untuk mereka yang berdosa, mereka yang kufur. Mereka pemain, buat acan main ya, buat olok-olok. Mereka kata apa? Kami suka nak makan buah zakum. Kami tertunggu-tunggu untuk makan buah zakum. Buah zakum, buah yang enak lagi sedap. Depa apa? Menyindir balas. Mereka memperolok-olokkan ayat Al-Quran, mempermain-mainkan ayat Al-Quran. Ini ada di kalangan sebahagian manusia yang bila kita bacakan azab Allah, kita bacakan siksaan Allah, mereka mempermain-mainkan dan menganggap benda itu satu benda yang tidak boleh memberikan apa-apa kesan. Buat main-main, tak rasa apa. Ini sifat yang ditunjukkan oleh orang-orang musyrikin Mekah. Pada ayat yang ke-44, tuan-tuan tengok. Ta'amul athim. Untuk siapakah buah ini? Allah Subhanahu wa taala jawab. Allah Taala cerita pada ayat yang berikutnya, untuk siapa buah zakum ini? Buah ini ta'am, makanan untuk orang yang berdosa. Disediakan buah ini, makanan ini untuk orang yang berdosa. Buah zakum itu diberikan kepada manusia yang banyak melakukan dosa besar ketika mana mereka berada di dalam dunia. Bahkan sebahagian ahli tafsir menyatakan al-athim juga membawa maksud mereka yang cenderung kepada perbuatan dosa dan tidak ingin melakukan kebaikan. Nampak? Mereka yang bukan sahaja berdosa, zakum ni bukan sahaja untuk orang yang buat dosa, tetapi orang yang cenderung, orang yang menyokong dan orang yang bersubhat di dalam perbuatan dosa tu. Mungkin dia tak buat tapi dia sokong. Mungkin dia tak buat tapi dia bersubhat. Dia cenderung, dia apa? Dia pun suka. Dia bagi yang kata apa? Sokongan, dokongan. Juga termasuk di dalam mereka yang akan diberikan makan dengan buah zakum. Nampak? Kemudian tuan-tuan, di dalam ayat yang ke-45 kalau kita tengok, Allah Subhanahu wa taala cerita, ia bagaikan kotoran kalmuhl yang mendidih, yaghli fil butun, di dalam perut. Dia seperti suatu cairan ataupun suatu kotoran yang mendidih di dalam perut. Nabi SAW apabila menceritakan buah zakum ini, kita sebut tadi orang-orang musyrikin Mekah mempermainkan Nabi SAW. Kemudian Allah menceritakan sebagai jawapan bila mereka kata buah ni sedap, buah ni enak, buah ni rasa dia seronok. Mereka pemain Nabi tu. Mereka anggap benda itu olok-olok. Mereka kata Nabi memberikan satu ancaman yang tidak boleh memberikan apa-apa kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala cerita tuan-tuan, yang dikatakan pokok zakum itu apa dia? Ia seperti tembaga yang cair.
seperti tembaga, besi tembaga yang cair, yang mendidih. Yang mendidih di dalam butun, perut. Maksudnya bila dia masuk ke dalam perut kita mendidih seperti cairan tembaga. Buah itu mendidih seperti cairan tembaga di dalam perut kita. Nampak? Sebahagian di kalangan ahli tafsir menyebut ia seperti minyak masak yang dimasak secara berulang kali sehingga dia menjadi hitam, pekat dan likat. Nampak? Dia tembaga ni, dia macam tu juga sifatnya. Sebahagian sebut macam tu. Dia kata apabila telah dipanaskan, tembaga ni apabila telah dipanaskan, dia menjadi cair dan sangat panas. Dan akan melekat ke tubuh kita kerana pekat dan likatnya cairan itu. Itu yang akan masuk ke dalam perut dan usus kita. Satu bentuk cairan tembaga yang likat dan pekat, yang mendidih dan menggelegak. Itu apa yang disebut. Kemudian dia kata, cuba kita bayangkan kalau kita menyentuh air lilin. Dia kata kita ambil contoh yang paling ringan. Tuan-tuan bisa tengok lilin. Lilin bila kita bakar, dia yang cair tu dia jadi air, kita sentuh yang tu. Bukan sentuh api lilin tu. Sentuh air yang kita tuang, yang bagi dia menitik tap-tap tu, yang kita letak nak bagi dia terpacak, bagi keras tu. Dia kata kalau kita sentuh yang tu pun, dia sudah macam melekat dan membakar. Nampak? Lilin tu bila kita bakar, dia meleleh, dia mencair. Bila kita sentuh, dia melekat, nampak tak? Dia melekat di kulit kita. Hangat tak? Hangat. Demikian dia kata, cairan tembaga itu bila dia mencair, dia melekat dengan kepanasan yang begitu menakutkan. Nampak? Dia mendidih di dalam perut bila kita makan sahaja buah itu. Tuan-tuan jangan duk ada cita-cita pula. Kan? Bila kita makan sahaja buah zakum itu, ia akan bertukar menjadi minyak yang mendidih. Bila kita makan saja buah tu, dia bertukar menjadi minyak yang mendidih. Bayangkan apabila sesuatu yang mendidih, bagaimana keadaan benda tersebut. Apa yang mendidih ni? Bila dia masuk dalam perut kita, dia menjadi minyak yang mendidih. Apa yang mendidih tu? Dia seperti tembaga yang mendidih di dalam perut. Tuan-tuan boleh buka dalam Google, dalam internet, tuan-tuan type tembaga yang mendidih. Macam mana dia menggelegak, dan kalau kena dekat orang, apa yang akan jadi pada orang tersebut. Inilah buah yang akan mencair dan mendidih di dalam perut kita. Tuan-tuan boleh imagine tak? Boleh rasa tak macam mana akan jadi pada kulit perut kita? Macam mana akan jadi pada usus kita? Macam mana akan jadi pada organ-organ dalam perut kita? Sedangkan kita minum air hangat kita tu pun melecut mulut lidah kita pun dah tak rasa apa dah. Kan? Dah rasa semacam dah. Kan? Ini tuan-tuan bukan air panas, tapi tembaga yang mendidih. Nampak? Hadirin mukminin. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut tentang cerita yang berikutnya itu pada ayat yang ke-47 dan seterusnya, berkaitan dengan orang yang disiksa di dalam neraka. Okey. Kemudian tuan-tuan kita tengok, bukan sahaja Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Ad-Dukhan, kita juga boleh tengok dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat ayat 62 hingga 68. Kita juga boleh tengok dalam surah Al-Waqi'ah. Tuan-tuan juga boleh tengok beberapa tempat ayat, di beberapa tempat ayat Allah Subhanahu wa taala cerita tentang zakum, yang mana ada tercatat di dalam kitab kita ini. Surah As-Saffat ayat 62 hingga 68. Kemudian dalam surah Al-Waqi'ah ayat 51 hingga 57. Surah Al-Isra ayat 60. Nampak? Itu 2-3 tempat di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang zakum. Kalau kita tengok di dalam surah As-Saffat ayat 62, 63,
Tuan-tuan juga boleh tengok dia daripada situ, daripada 62 sampai 68. Dia bawa 62 sampai 68, betul? Okey. Kita tengok 62 63 dulu. Tengok 62 63. Kita jimatkan masa, saya terus kepada terjemahan. Sesungguhnya pohon itu, pohon apa ni? Zakum lah. Zakum. 62 dengan 63. Tuan-tuan tengok dua ayat tu dulu. Sesungguhnya pohon itu adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka. Okey, dia keluar daripada mana? Daripada dasar. Dasar ni daripada perut neraka. Dia tumbuh daripada perut neraka. Kemudian dia kata mayangnya seperti kepala setan. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata pertama dia keluar daripada perut neraka, dia punya mayang dia. Mayang tu apa dia? Tuan-tuan sebagai orang-orang lama yang terlibat dalam pertanian ni, bila kita sebut mayang tu apa dia? Mayang pokok. Dia punya pelepah ke? Dia punya buah ke? Tuan-tuan, ke khilaf? Mayang dia seperti, tak apa, tuan-tuan balik pergi tengok, pergi cari tang pokok tu yang mana yang dia kata mayang. Dia kata mayangnya seperti kepala syaitan. Kemudian Allah Ta'ala kata sesungguhnya mereka benar-benar akan memakan sebahagian daripada buah pohon itu. Mereka akan memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata ahli neraka ini benar-benar akan makan daripada pokok itu. Allah Ta'ala sifatkan dia punya bentuk dia seperti kepala syaitan. Kita kepala syaitan hak betulnya kita tak tahu macam mana, tapi nak apa tujuan Allah Ta'ala sebut ru'us. Ru'us tu kepala, kepala syaitan ni nak bagi tahu apa dia? Buruknya rupa dia. Buruk dan menakutkan tu dia punya buah tu, kepala daripada dia punya bentuk sifat pokok tu. Dan itulah yang akan kita makan. Sekali kita akan jawab tentang pertanyaan sebahagian sahabat-sahabat kita yang kata ada gambar buah itu di internet. Kan ada gambar yang orang viral kan. Adakah itu zakum? Kerana dia punya buah tu nampak macam muka syaitan. Kita pun tak tahu bila dia pergi tengok muka syaitan tu. Kan? Nampak? Okey. Jadi tuan-tuan, itu apa yang disebut di dalam surah As-Saffat ayat 62 dan 63. Kan? Okey. Kemudian tuan-tuan, kalau kita tengok pada sambungan ayat itu, mereka akan memenuhi perut dengan pohon tersebut. Setelah itu kamu akan minum air yang sangat panas. Kamu akan minum seperti unta yang dahaga. Okey, pasal apa lepas makan minum? Sebahagian ahli tafsir kata pokok itu, sekali kita akan tengok sifat dia berduri. Dalam ayat tu, dalam ayat yang kita baca tadi 62 63 dia kata pokok itu daripada neraka. Lepas tu dia punya mayang dia macam kepala syaitan. Kan? Lepas tu dalam sebahagian kita akan tengok nanti sifat dia tu dia berduri. Jadi bila tuan-tuan makan, dia macam tak boleh nak telan masuk. Dia lekat di kerongkong. Jadi bila kita lekat, kita makan sesuatu kita lekat. Macam mana kita nak tolak masuk? Tuan-tuan makan sesuatu tu tuan-tuan lekat, mengkelan, sangkut. Macam mana tuan-tuan nak tolak juga bagi masuk? Ada orang dijemput makan satu makanan, dia tak boleh nak makan tapi kena makan. Macam mana dia nak makan juga? Dia makan sikit dia minum air. Dia makan sikit dia minum air. Faham tak? Boleh bayang tak situasi itu? Pasal apa? Pasal nak tolak juga tak boleh telan, tak lalu. Jadi yang ni bila kita makan dengan buruknya, dengan durinya, sangkutnya, nak bagi masuk juga. Pasal apa pergi makan juga? Satu, kerana lapar. Tak ada pilihan. Tuan-tuan, pasal tu orang kata makanan yang sedap tu, apa dia? Apa dia makanan yang sedap?
Satu, makanan yang sedap ni bila lidah tu sihat. Yang kedua, makanan yang sedap ni bila lapar. Tuan-tuan, kan, waktu lapar, apa makanan pun orang hidang, kita makan. Pasal itu kalau tuan-tuan tengok bulan puasa, masa berbuka puasa, kurma yang kita tak makan, yang kita buat main di pun sedap bulan puasa. Jadi kita makan, kurma lain ke sedap pelik bukan sedap hang tu lapar. Kan? Bila lapar ni, kan, apa sahaja makanan memang kita makan. Jadi tuan-tuan bayangkan, dalam neraka tak ada pilihan. Dalam neraka kita tak boleh pilih. Dan kita lapar. Dan kita hangat, kita dahaga. Lapar, dahaga, haus, hangat, panas. Jadi kita makan juga. Bayangkan tuan-tuan, ini yang kita akan lalui bukan sehari dua. Bukan sehari dua. Bayangkan hidangan dan menu kita. Masuk hospital pun trauma. Masuk hospital pun trauma. Ni kan orang yang pi hospital ke, pi kena kuarantin kan, orang hidang makanan, mana ada pilihan, mana boleh order makanan, kan? Kita makan waktu yang dihidangkan itu ya, tak ada pilihan makan juga lah. Lapar nak bagi, hilang lapar, tak boleh tidur lah, tak boleh duduk lah. Ini apa yang kita akan tempuhi di dalam, lebih dahsyat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia cerita pula, lepas daripada kita makan tu, kita akan minum daripada hamim. Ini menu yang kedua, hamim. Dia bukan makanan, dia minuman. Dia minuman, minuman. Satu air yang sangat panas dan mendidih. Kemudian tuan-tuan kita tengok pula pada ayat yang berikutnya. Ayat daripada surah Al-Isra, ayat yang ke-60. Surah Al-Isra ayat yang ke-60. Nampak? Apa yang disebut pada ayat yang ke-60 surah Al-Isra? Kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Begitu pula pohon kayu yang terkutuk, mal'unah, yang terlaknat di dalam Al-Quran. Kami wa nukhawwifuhum, kami menakut-nakutkan mereka. Tetapi yang demikian itu hanyalah untuk menambah besarnya kedurhakaan mereka. Allah Subhanahu wa taala sebut sifat pokok itu apa dia? Mal'unah, pokok kayu yang terlaknat. Tujuannya menakut-nakutkan ahli neraka. Kata Al-Imam Ibnu Kathir, kata Al-Hafidh Ibnu Kathir, yang dia kata wasyajarah al-mal'unah tu, wasyajaratul mal'unah tu, pokok yang dilaknat itu adalah pokok zakum. Ini adalah pandangan yang disepakati oleh ahli tafsir. Di dalam ayat ni dia tak sebut zakum, tapi dia kata pokok yang terlaknat, mal'unah. Kalau kita rujuk dalam tafsir Ibnu Kathir, dia kata yang terlaknat itu adalah pokok zakum. Dan ini merupakan perkara yang disepakati oleh ahli tafsir. Jadi pokok zakum ni pokok yang terlaknat. Siapa yang makan pokok yang terlaknat, mestilah orang yang terlaknat juga. Tuan-tuan boleh bayang, pokok ini dilaknat oleh Allah. Pokok yang buruk, yang makannya juga daripada orang yang buruk dan dilaknat. Ayat ini kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di dalam kitab dia Taisir Karimir Rahman ataupun Tafsir As-Sa'di. Ayat ini surah Al-Isra tadi ni, ayat 60 tadi ni, kalau tuan-tuan boleh tengok, dia kata apa? Dia kata ayat surah Al-Isra berkaitan dengan pokok zakum yang terlaknat itu diturunkan untuk mengingatkan orang kafir tentang buruknya ancaman di dalam neraka Allah. Nabi menyampaikan kepada mereka tentang keadaan yang baginda lihat pada malam Isra dan Mi'raj. Nabi dah lihat. Kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, Nabi telah lihat neraka ni di dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Antara yang Nabi lihat tuan-tuan, apa dia? Pokok zakum. Dan kalau kita tengok Nabi SAW ni diperlihatkan syurga dan neraka ni dalam beberapa keadaan. Satu, Nabi diperlihatkan di dalam salat. Allah Ta'ala tunjuk
syurga dan neraka ni ketika Nabi tengah salat. Ada riwayat yang sebut macam tu. Yang kedua, Nabi SAW dipertontonkan neraka ni bila? Di dalam mimpi. Kalau tuan-tuan baca, Nabi pernah bermimpi dibawa berjalan oleh 2 orang malaikat, yang mana Nabi melihat orang yang dihempuk kepalanya dengan batu, orang yang berenang dalam sungai darah, orang yang dikoyak mulutnya, dan orang yang dibakar di dalam periuk. Nabi tengok bila? Dalam mimpi, ketika baginda tidur. Ada riwayat yang kita baca ni Isra' Mi'raj. Ketika Nabi dibawa naik ke langit, apa yang dipertontonkan kepada Nabi? Syurga dan neraka. Nabi melihat ketika Mi'raj itu neraka dan syurga serta ahli yang berada di dalamnya. Pasal itu Nabi kata, aku melihat wanita ramai di dalam neraka. Tuan-tuan, Nabi kata ramai wanita di dalam neraka. Hadirin mukminin, kita dengar hadis ni satu peringatan untuk kita lah. Nabi kata Allah Ta'ala tunjuk pada malam tersebut, aku melihat ramai wanita di dalam neraka. Sahabat tanya, kenapa mereka ramai di dalam neraka? Kata Nabi, kerana mereka kufur kepada suami mereka. Ini sahabat tanya, apa makna kufur kepada suami mereka? Apa yang dikatakan kufur? Dosa yang membawa wanita masuk ke dalam neraka. Yang paling banyak bukan dosa mengumpat, bukan dosa mengata, bukan dosa zina, bukan dosa mendedahkan aurat. Bukan, tuan-tuan, dosa yang paling banyak menyebabkan wanita masuk ke dalam neraka bukan kerana buka tudung ke, bukan kerana mengumpat ke, tetapi kata Nabi, kerana dosa mereka dengan suami mereka. Kufur kepada suami mereka. Dan sahabat tanya, apa makna kufur kepada suami mereka? Kata Nabi SAW, yang dikatakan kufur kepada suami itu, seorang suami melakukan kebaikan sepanjang tahun, memenuhi segala keperluan dan hajat dia. Ada satu hajat dan keperluan yang tak dapat ditunaikan oleh suami tersebut. Isteri tadi mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut tentang kekurangan yang satu itu, hajat yang tak dipenuhi, dan dia melupakan sepanjang kebaikan yang dilakukan oleh si suami tadi. Ini yang dikatakan kufur nikmat. Kufur nikmat ni, dia telah mendapat pelbagai kebaikan daripada suami tadi ni, dan satu ya suami dia tak boleh penuhi. Sebab itu saya menasihati para wanita muslimat, mukminat, supaya mereka berhati-hati dengan apa? Hubungan mereka dengan suami ni. Terutama sekali dari sudut nafkah, dari sudut ihsan. Allah Ta'ala kata, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Apabila seorang suami itu menunaikan tanggungjawab dia, kemudian berlaku baik, hendaklah dia tunduk dan patuh dan bersyukur di atas apa yang suami dia bagi. Antara benda yang kita tak boleh buat, yang saya nak bagi sikit teguran, kita jangan bandingkan suami kita dengan suami orang, atau bandingkan isteri kita dengan isteri orang. Kerana manusia ni ada padanya kekurangan, ada padanya kelemahan. Sebab itu hadirin mukminin, hati-hati kita bimbang. Wanita yang kuat salatnya, kuat puasanya, banyak sedekahnya, musnah kerana kufur mereka kepada suami mereka. Kadang-kadang suami dia tak penuhi permintaan isteri bukan kerana dia tak mampu, tapi mungkin kerana dia dia melihat benda itu tak perlu pada isteri dia. Tapi wanita, dia jangan dikelabui oleh emosi dia. Itu satu ingatan yang patut kita ambil perhatian lah. Kita bimbang, kita bangun salat bagus, kita puasa sunat bagus, kita banyak sedekah, lidah kita basah dengan bacaan Al-Quran, tapi akhirnya musnah kerana kedudukan kita dengan suami kita. Pasal itu Nabi tanya pada satu orang sahabat wanita, suami engkau masih hidup tak? Dia kata masih. Baliklah kepada suami engkau dan lihatlah di mana engkau dengan dia. Tuan-tuan, saya sebutlah, Nabi sebut pada satu orang wanita, balik dan tengoklah, muhasabahlah, periksalah diri kalian. Di manakah kedudukan kamu pada pandangan suami kamu? Adakah suami kamu redha dengan kamu? Adakah suami kamu marah dengan kamu? Adakah suami kamu setuju dengan kamu ataupun tidak? Kerana apa? Kerana kata Nabi, ketentuan syurga atau neraka kamu itu terletak pada redha suami kamu. Ini wanita yang beriman. Kita bukan
menakut-nakutkan wanita, atau kita nak menyebabkan wanita rasa dia dikongkong atau diperhambakan, tak. Ini apa yang disebut di dalam syariat, kan. Wallahu taala a'lam. Dia kata suami yang baik kita layan baiklah, suami yang tak baik kita jangan tak layan. Tak, tuan-tuan, tak. Quran ajak kita, dosa dia akan berhadapan dengan Allah. Sebab itu ibu bapa yang tidak beriman wajib kita taat. Dia bukan syarat suami itu mesti beriman baru kita taat, tak. Ini banyak orang keliru. Dia kata suami itu kena bagus baru kita bagus, tak. Suami itu bagus tak bagus itu urusan dia dan Tuhan. Dia akan jawab di hadapan Tuhan. Demikian pemimpin. Pemimpin ada masalah, itu dia akan jawab dengan Tuhan. Tapi tanggungjawab kita mentaati pemimpin, patuh pada arahan pemimpin yang baik. Yang dia suruh benda yang elok, kita taat. Masalah dia akan jawab di hadapan Tuhan. Saya bagi contoh macam ni ya. Tok imam kita, bukan tok imam ni. Saya bagi contoh tok imam. Tok imam ni ada masalah. Mungkin dia minum ketum ke, dia isap rokok ke, dia jenis apa ke, adalah problem. Tapi bila dia jadi imam, dia semayang elok, kita kena ikut tak? Saya bagi contoh macam ni ya. Tok imam tu rokok, kita pergi sujud. Siapa hang tak ikut tok imam? Kali kira tok imam ni petang bila tu aku nampak dia pakai lok pendek apa semua. Dah. Itu masalah dia, itu dosa dia, itu kelemahan dia, itu kekurangan dia. Tetapi apabila dia memimpin kita di dalam salat, kita wajib untuk taat kepada dia. Sebab itu Hajjaj yang jahat tu, bila dia jadi imam, semua sahabat yang mana ada keluar ikut dia. Walaupun dia jahat, walaupun dia bunuh orang, tapi bila dia jadi imam, dia sebagai pemimpin, kita ikut. Kerana itu dia akan jawab di hadapan Tuhan. Suami kita lagu mana pun, teruk macam mana pun, tak bagus macam mana pun, dia pada kedudukan suami, kita wajib untuk dengar dan patuh. Kita wajib untuk taat. Kalau dia ada dosa, dia ada kekurangan, dia zalim pada kita, Tuhan akan ambil tindakan pada dia. Kita jangan kata, dia pun lebih kurang ya, biar saya lawan dia, heran apa dengan dia, kan? Kalau dia bagus, saya ikutlah. Kalau dia pun macam ni punya haprak, nak taat, nak ikut, tak ada hari. Ini percakapan wanita yang tidak beriman. Ini bukan tutur kata mukminah. Ini bukan tutur kata wanita beriman. Wanita beriman, dia jalankan tanggungjawab dia. Dia tunaikan tanggungjawab dia. Adapun kelemahan, kekurangan suami dia akan serah pada Allah Ta'ala untuk menghukum dan menilai suami dia. Ini patut kita ambil perhatian, kan? Okey. Kita balik kepada cerita Zakum kita. Kemudian tuan-tuan, di antara perkara yang dilihat oleh Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah pokok zakum. Mereka akan diberi makan, yakni ahli neraka, daripada pokok yang terlaknat itu di dalam neraka. Ini apa yang disebut oleh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di. Kemudian tuan-tuan, Al-Imam Ibnu Kathir, dia bawa satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Kathir ada bawa satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Ketika mana Ibnu Abbas menafsirkan ayat surah Al-Isra ayat 60 ni, bila Nabi cerita kata orang kafir akan makan pokok zakum ni, tuan-tuan tengok. Apabila Nabi SAW menceritakan kepada orang musyrikin tentang pokok zakum, Abu Jahal terus memberikan kata-kata. Abu Jahal jawab. Ibn Abbas cerita, Ibn Abbas kata bila Nabi sebut tentang pokok zakum, tentang dahsyatnya zakum, tentang apa yang Allah Ta'ala akan beri kepada ahli neraka, dan Nabi ingatkan mereka supaya berhati-hati, Abu Jahal jawab. Abu Jahal kata apa? Dia kata, ambil kurma dan ambil kepada dia zabit ni macam apa? Yogurt. Macam yogurt. Okey. Abu Jahal kata, mari sini kurma. Zubat ni apa ni? Yogurt, susu tu kan, masam yogurt. Dia pun makan, kunyah kurma dan yogurt tu. Dia kata, tazaqqamu. Dia kata tazaqqamu. Dia kata tazaqqamu, dia kata zakum lah, makanlah kurma dengan yogurt ni. Dia kata apa? Dia kata inilah zakum yang Muhammad duk cakap tu. Kurma dengan yogurt. Sedap tak? Sedap. Syok tak? Syok. Ini yang dia sebut tu, yang kita nak takut apa? Yang dia cerita, yang dia duk gempak kita pasal apa?
Dia pemain, tengok, dia pemain. Apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir. Ini sebab itu tuan-tuan, orang beriman bila dia dengar tentang azab neraka, walaupun dia tak saksikan dengan mata dia, tapi timbul rasa takut. Kerana dia bukan sifat orang munafik ataupun orang kafir yang mempermain-mainkan ayat Al-Quran, mempermain-mainkan azab, yang mana janji Tuhan ini janji yang benar. Nampak? Hadirin mukminin. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala juga sebut, kalau kita tengok dalam surah Al-Waqiah, kita ambil ada masa sikit, kita tengok. Kemudian sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat, ad-dallun al-mukadzibun, orang-orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pokok zakum yang akan memenuhi perut kamu dengannya. Surah Al-Waqiah ayat 51, 52 dan 53. Tuan-tuan tengok, kita punya pengarang juga bawa di dalam kitab ini. Okey. Hadirin mukminin, kalau boleh kita nak jawab sikit dalam masa yang ringkas ini, ada tak pokok ini di dunia? Ada tak pokok ini di dunia? Pokok ni kita boleh tengok tak di dunia? Macam dalam syurga, kadang-kadang ada pokok yang sama dengan syurga. Dunia sama. Wa utubihi mutasyabihat, kita dah cerita dulu. Tapi pokok zakum ni ada tak? Pasal ada tersebar, ada orang duk WhatsApp, dia dah tengok pokok zakum. Pertama, kata para ulama, tidak ada pokok zakum yang sama dan serupa dengan apa yang ada di dunia, kerana Allah menyatakan pokok ini tumbuh di dasar neraka. Dia keluar daripada perut neraka. Artinya pokok ini hanya muncul dan tumbuh wujud di dalam neraka. Quran kata dia duduk dalam neraka. Jadi tak ada pokok ni di dunia. Itu satu bantahan. Yang kedua, apabila Nabi menceritakan tentang zakum kepada orang-orang musyrikin Mekah, mereka mengingkarinya. Yakni mereka macam tak pernah dengar dan mereka mempersendakannya. Artinya apa? Kata para ulama, apabila Abu Jahal dan musyrikin Mekah mempermain-mainkan istilah pokok zakum itu, menunjukkan bahawa mereka tidak pernah mendengar dan tidak pernah mengenali pokok itu. Jadi maksudnya mereka tak tahu, mereka tak kenal, mereka tak pernah jumpa dan mereka tak pernah makan pokok zakum itu. Jadi mereka boleh buat main macam tu saja. Artinya pokok ini memang hanya wujud di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey? Dan yang ketiga dia kata apa di sini? Lastnya dia kata pokok ini seperti kepala syaitan. Dan banyak andaian daripada sebahagian pihak yang mengambil pokok-pokok tertentu seakan-akan wajah syaitan dan mereka kata inilah pokok zakum. Tuan-tuan kena berhati-hati. Apa yang dalam Quran sebut yang secara ghaib yang ada dalam syurga dan neraka, kita tak boleh secara pasti, secara confirm nak kata ini yang Quran maksudkan, ini pokok yang Quran kata. Macam cerita ababil tadi tu imam kita baca, ini burung ababil, ini batu ababil. Kita tak boleh confirm, jamin, sebab tak pernah ditunjuk oleh Nabi SAW. Dan benda ni cerita syurga, cerita neraka. Syurga neraka ni Nabi kata apa? La ainun ra'at, mata tak pernah dengar, mata tak pernah tengok. Uzunun sami'at, telinga tak pernah dengar. Artinya sesuatu yang tak boleh dibayangkan oleh panca indera kita. Cuma kita beriman apabila dia seksaan neraka, dia sesuatu yang sangat mendahsyatkan. Hari ini kita balik sekali lagi, kalau ada yang belum makan ataupun akan ada apa-apa hidangan, tuan-tuan bayangkan, kita makan dengan penuh kenikmatan, kita makan dengan penuh kesedapan, kita makan dengan penuh kelazatan. Boleh bayangkan jika kita bertemu dengan keluarga kita di dalam neraka, hidangan yang kita jamuh sekeluarga hari ini tidak sama dengan hidangan di dalam neraka. Apakah itu bukan lagi satu penghinaan dan satu seksaan untuk kita? Doalah tuan-tuan, hidangan kita di dunia lebih, hidangan kita di syurga lebih baik dengan hidangan kita di dunia. Amin amin ya Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.